Baik. Kita buka kuliah malam ni dengan bersama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam syarillahum Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman serta mengerjakan amalan soleh dan bersama dengan kebenaran dan bersama dengan kesabaran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, "Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Taala akan kebajikan, saya diberikan kepahaman di dalam sudut agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ifadatu istifadah wal asa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha mardatillah wa qurbi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Yang saya hormati silakan tuan-tuan imam, semuanya silakan Fadil Tuan Bilal, semuanya Tuan Siap, pengerusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan izin Allah Ta'ala kita dapat bersama sekali lagi malam ini untuk kita sambung pengajian kita. Muka surat apa tuan? 40 kan? 40 baris bermula perlawanan. Bermula perlawanan. Kalau yang rumi dia muka surat 111 yang rumi. Betul tak? Qaimah bin nafsi. 110 lah yang rumi. Baik, kita masuk sifat mustahil yang seterusnya, iaitulah kita ulang balik atas tu kata musannif tu, wa kaza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsihi ya yakuna sifatan yaqumu bi mahallin aw yahtaju ila mukhassisin. Dan kata musannif
mana pengarang. Wa kaza, dan demikian lagi, yastahilu, mustahil atasnya ta'ala, mustahil atasnya Allah Ta'ala, alla yakuna qa'iman bin nafsih, bahawa tidak adalah ia berdiri dengan sendirinya, bahawa tidak adalah ia yang Allah Ta'ala tadi berdiri dengan sendirinya. Macam mana surah taswir ataupun surah tidak berdiri dengan sendirinya? Bi ayyakuna sifatan yakumu bi mahallin, dengan bahawa adalah Allah Ta'ala itu satu sifat yang berdiri dia pada zat. Mahal mana zat? Maksud mahal ialah zat. Terjemahan lain kepada mahal ialah tempat, mahalun. Tapi sini bukan bermakna tempat, tetapi adalah zat. Dengan bahawa adalah Allah Ta'ala itu satu sifat yang berdiri dengan zat. Aw yahtaju ila mukhassin, atau berhajat ianya kepada mukhassis yang mencipta akan dia, Ini semua adalah mustahil lah. Sebab kita bincang dalam bab sifat mustahil, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sifat mustahil yang kelima ini adalah lawan daripada sifat yang wajib yang kelima yang ada pada Allah Ta'ala. Apa sifat yang wajib yang kelima yang ada pada Allah? Iaitulah Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya. Qiyamu ta'ala binafsih, Allah Ta'ala berdiri sendirinya. Bila kita masuk dalam lawan dia, mustahil dia, dia tambahkan perkataan la. Allah dia kata. Ditambah la. Alla yakunu qa'iman binafsih, dengan bahawa dia tidak berdiri dengan sendirinya. Baik, kita lihat terjemahan itu. Dan yang kelima daripada mustahil atas Allah Ta'ala itu, bahawa tiada ia berdiri dengan sendirinya, seperti bahawa adalah ianya Allah Ta'ala itu sifat yang berdiri ia dengan zat, atau berkehendak, yahtaju dia berkehendak, ila fa'il, kepada fa'il, mana yang mencipta, yang menjadikan dia. Ini semua adalah mustahil kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mustahil bagi Allah Ta'ala berhajat kepada zat yang lain. Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala itu adalah zat, dia bukan sifat. Alah sifat dia berhajat kepada zat, tempat duduk, tempat tinggal, tempat dia berpaut, itu kalau sifat. Tetapi Allah Ta'ala bukan sifat, dia adalah sendiri zat. Bila zat tak perlu pada zat yang lain, dia adalah tunggal. Dia adalah tunggal, tak perlu berhajat kepada zat yang selain daripada zat Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala juga tidak berhajat kepada fa'il. Fa'il ni yang mencipta dan menjadikan dia lah. Sebab dia sendiri adalah pencipta. Allah sendiri adalah fa'il, pencipta ataupun khalik, yang menjadikan. Jadi dia tak berhajat kepada yang menciptakan dia. Sebab apa? Kerana sifat yang ada pada dia yang lain ialah qidam. Mana qidam itu sedia ada, memang telah tercipta sebelum diciptakan alam. Sebelum adanya alam sudah ada Allah Ta'ala ini. Subhanallah. InsyaAllah. Baik, seterusnya Bermula berlawanan antara tiada berdiri dengan sendirinya dan antara qiyamu ta'ala binafsih. Itu daripada berlawanan antara sesuatu dengan nakidnya, sesuatu dengan lawannya. Nakid lawan lah. Nakid maksudnya lawan. Diddun pun lawan. Dia ada beberapa istilah yang sama. Bahasa Arab ni dia kaya lah. Kadang istilah berbeza tetapi makna sama. Cuma beza itu dari segi definisi. Tarikh dia berbeza. Macam nakidun, nakid adalah perlawanan. Diddun pun berlawanan juga. Adamun wal malakah, Adam wal malakah pun berlawanan juga. Ada istilah yang lebih kurang sama lah gitu. Jadi kata musannif, berlawanan antara tiada berdiri dengan sendirinya dan antara qiyamu ta'ala binafsih, berdiri dengan sendirinya, itu berlawanan antara sesuatu dengan nakidnya, sesuatu dengan lawannya.
seperti barang yang ia zahir oleh kata musannaf. Apa kata musannaf? Bi ayyakuna hingga akhirnya. Bi ayyakuna hingga akhirnya. Bi ayyakuna mana? Itulah kat atas tu. Dalam dia punya bahasa Arab tu. Wa kaza yastahilu ta'ala alla yakuna qa'iman bin nafsih bi ayyakuna sifatan. Nampak tak? Bi ayyakuna sifatan. Macam tu. Ini merupakan taswir. Taswir mana gambaran ataupun surah bagi nafi. Mana nafi dia? Alla yakuna itulah nafi dia lah. Dan mustahil atasnya Allah Ta'ala bahawa tidak adalah ia itu berdiri dengan sendirinya. Macam mana dia punya tidak berdiri dengan sendirinya? Dia macam mana dia punya taswir dia, surah dia? Bi ayyakuna sifatan, dengan bahawa adalah Allah Ta'ala itu sifat. Yakuma bi mahalin, yang berdiri dia kepada zat. Iaitu. Jadi bi ayyakuna ni hinggalah kepada ila mukhassisin itu, dia merupakan taswir, gambaran bagi nafi. Mana nafinya? Allah tu. Allah tu, la tu la nafi lah. Macam tu. Gambaran, taswir mana gambaran bagi nafi. Tiada bagi yang menafi. Tiada bagi yang menafi, kata musannaf. Dan tak kala berlaku oleh musannaf pada barang yang telah lalu atas tafsir qiyamu ta'ala bin nafsi, itu dengan tiada berkehendak Allah Ta'ala kepada zat, dan tiada berkehendak ia kepada mukhassisin. Mukhassisin mana yang si fa'il, mana yang menciptakan dia. Seperti barang yang ia istilah bagi setengah daripada mutakallimin. Mutakallimin mana orang ulama kalam ini. Dan iaitu yang masyhurnya nasaya berlaku ia di sini akan taswir. Taswir mana gambaran berketiadaan berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, dengan keadaannya sifat yang berdiri dia dengan zat. Dengan keadaannya sifat yang berdiri dengan zat. Dan dengan keadaannya yang berkehendak kepada fa'il. Fa'il mana yang mencipta bagi Allah, yang menjadikannya. Dan jikalau berlaku ia pada barang yang telah lalu ia atas tafsir qiyamu ta'ala bin nafsi itu, dengan tiada berkehendak Allah Ta'ala kepada zat dua, maka hanyalah seperti barang yang ia istilah bagi setengah mereka itu. Nescaya berlaku ia di sini atas taswir berketiadaan, ketiadaan berdiri dengan sendirinya, dengan keadaannya berkehendak ia kepada zat dua, maka hanyalah seperti barang yang ia zahirkan. Jadi panjang betul ayat dah. Tapi maksudnya maksud dia ringkas je tu. Ayat dia panjang, maksud ringkasnya maknanya nak gambarkan kita, maknanya perbezaan antara sifat yang mustahil qiyamu ta'ala bin nafsi itu dengan mustahil yang dengan yang wajib yang sebelum ini. Yang mana yang wajib yang sebelum ini nak nyata pada kita bahawa qiyamu ta'ala bin nafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Apa maksud berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya? Pada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu maknanya la yahtaju ila mahallin wala mukhassisin, tidak berhajat kepada zat dan tidak berhajat kepada fa'il yang menjadi akan dia. Yang ini nak sebut lawan dia lah. Lawan dia, maksud lawan ini maknanya berhajat lah. Maksud lawannya berhajatlah Allah Ta'ala tadi kepada mahallin dan muhassisin, dan semuanya adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala itu adalah zat, dia bukan sifat. Kalau sifat dia berhajat kepada tempat ataupun pada zat yang lain. Okey. Dan Allah Ta'ala ini adalah fa'il, pencipta, khalik, yang menjadikan, bukan dia yang dijadikan. Macam tu. Boleh ulang balik. Dan tak kala berlaku oleh musannaf pada barang yang telah lalu atas tafsir qiyamu ta'ala bin nafsih. Apa tafsir qiyamu ta'ala bin nafsih yang sebelum ini di muka surat mana? Muka surat berapa tu qiyamu ta'ala bin nafsih tu kita dah bincang dah gitu kan. Ni kita nak cerita lawan dia lah ni.
Yang itu kita bincang yang wajib je. Sifat yang wajib itulah berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Mana sifat yang kelima yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dan tak terkala berlaku oleh musannaf pada barang yang telah lalu atas tafsir qiyam muta'ala binafsi, itu dengan tiada apa tafsiran dia kepada qiyam muta'ala binafsi di belakang, dengan tiada berkehendak Allah Ta'ala kepada zat, dan tiada berkehendak kepada mukhassis. Mukhassis mana yang menciptakan dia, seperti barang yang ia istilah bagi setengah daripada ulama mutakallimin yang disebut di belakang. Dan iaitu yang masyhurnya nasaya berlaku ia di sini atas taswir gambaran ketiadaan berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, dengan keadaannya sifat yang berdiri ia dengan zat. Jadi nak cerita lawan pula. Bila cerita lawan ni sudah tentu berhajatlah Allah Ta'ala itu kepada zat, dan berhajat Allah Ta'ala itu kepada fa'il yang menciptakan dia. Sebab kita cerita tentang mustahil sekali, bukan dari cerita tentang yang wajib. Macam tu. Faham kan? Baik. Dan tiada berkehendak kepada mukhassis, seperti barang yang ia istilah bagi setengah daripada mutakallimin. Dan iaitu yang masyhurnya nasaya berlaku ia di sini atas taswir gambaran kan ketiadaan berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, dengan keadaan yang Allah Ta'ala itu sifat yang berdiri dengan zat, dan dengan keadaannya berkehendak kepada fa'il yang menciptakan dia, yang menjadikan dia. Dan jikalau berlaku ia pada barang yang telah lalu ia atas tafsir qiyamuhu ta'ala binafsih, kalau kita lihat tafsiran qiyamuhu ta'ala binafsih itu, iaitu Allah Ta'ala tiada berkehendak Allah Ta'ala kepada zat jua, maka hanyalah seperti barang yang ia istilah bagi setengah mereka itu, nasaya berlakulah ia di sini atas taswir gambaran ketiadaan diri Allah Ta'ala dengan sendiri, dengan keadaannya berkehendak kepada zat jua, maka hanyalah seperti yang barang yang telah zahir dia. Ni nak cerita orang kata lawan-lawan dia tu, nak cerita lawan dia kan. Yang itu yang wajib dia. Sekarang ni yang mustahil dia. Bila yang mustahil ni sudah tu berlawanlah dengan yang wajib hari itu. Yang wajib hari itu kan, makna qiyamu ta'ala bin nafsi berhajat, orang kata la yahtaju ila mahallin wala mukhassisin. Apa makna qiyamu ta'ala bin nafsi pada benda yang wajib, yang sifat wajib Allah Ta'ala? Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Apa maksud berdiri dengan sendirinya? Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat yang menciptakan dia kepada zat yang lain, dan Allah Ta'ala tidak berhajat kepada fa'il yang menciptakan dia. Sekarang ni terbalik pula. Sekarang ni terbaliklah. Mana bila terbalik dah, Allah Ta'ala pula berhajat kepada zat yang lain, dan Allah Ta'ala berhajat kepada yang menciptakan dia. Dan benda ini adalah mustahil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Cerita panjang, tulis itu panjang, tapi benda kecil je. Nampak tu? Dia punya ayat itu boleh-boleh sikit. Boleh sikit, tapi sebenarnya nak cerita tu ya. Lawan dia tadi. Lawan dengan wajib dengan yang mustahil. Macam tu. Baik. Dan berkata musannaf, ada tak gambar tu? Ada. Imam ada? Ada. Penuh Baik. Dan berkata musannaf, mana sekarang, wa kaza dan demikian lagi, yastahilu alaihi ta'ala alla yakunu wahidan bi ayakuna murakkaban bi zatihi, aw yakuna lahu mumasilan fi zatihi aw fi sifatihi, aw yakunu ma'ahu fil wujud mu'assiran fi fa'lin minal af'ali. Wa kaza dan demikian lagi, yastahilu alaihi ta'ala, mustahil atasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, alla yakunu wahidan, bahawa tiada Allah Ta'ala itu esa.
Wahidan esa lah. Ni nak cerita lawan ni, lawan wahdaniat ni pula. Kita nak cerita lawan wahdaniat. Dan demikian lagi, mustahil Allah Ta'ala itu bahawa Allah Ta'ala tiada dia esa. Macam mana Allah Ta'ala tidak esa? Bi ayyakuna murakkaban fi zatihi, dengan bahawa adalah Allah Ta'ala itu bersusun-susun pada zat dia. Dengan bahawa Allah Ta'ala itu bersusun-susun pada zat dia. Aw yakuna lahu mumasilan fi zatihi, atau adalah bagi Allah Ta'ala itu yang serupa pada zat dia ni, pada zat dia. Aw fi sifati, ataupun pada sifatnya. Aw yakuna ma'hu fil wujud, atau adalah bersertanya Allah Ta'ala itu fil wujud, pada wujud, muassiran, memberi bekas fi fi'lin, pada perbuatan, minal af'ali, daripada segala perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni nak cerita lawan wahdaniat pula. Kalau wahdaniat itu kita dah lihat definisi wahdaniat itu, maksudnya Allah Ta'ala itu esa, kemudian Allah Ta'ala tidak bersusun-susun, Allah Ta'ala tidak serupa dengan zatnya, dan Allah Ta'ala tadi memberi bekas di atas perbuatannya, tidak berkongsi dengan yang lain. Macam tu. Sekarang nak cerita lawan dia. Kita lihat terjemahan dia. Artinya, dan yang kelima daripada yang mustahil Allah Ta'ala itu, bahawa tiada ada ia esa. Macam mana Allah Ta'ala tidak esa? Bahawa ada ia itu bersusun pada zat dia. Zat Allah Ta'ala itu bersusun-susun. Atau ada baginya yang menyerupai pada zatnya, ada pula yang serupa dengan zat Allah Ta'ala. Ataupun pada sifatnya, ada pula yang serupa dengan sifat Allah Ta'ala. Atau ada sertanya pada wujud yang memberi bekas pada sesuatu perbuatan. Atau ada Allah Ta'ala itu Tuhan lain pula. Tuhan lain pula yang kata yang sama-sama membuat, mengijad dan i'dam, mengadakan dan mentiadakan sesuatu. Pada segala perbuatan, daripada segala perbuatan yang lain daripada Allah Ta'ala. Artinya apa tuan? Mustahil. Artinya mustahil Allah Ta'ala itu tiada esa pada zatnya. Mustahil Allah Ta'ala tak esa pada zatnya. Kemudian mustahil Allah Ta'ala itu tak esa pada sifat dia. Dan mustahil Allah Ta'ala itu tak esa pada perbuatannya, kerana dia ambil daripada katanya bi ayyakuna ila akhirih. Bi ayyakuna dalam matan Arab tu hingga kepada akhir dia. Itu semua adalah mustahil kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala ini esa, dan zatnya tidak bersusun-susun, dan zatnya tidak serupa dengan yang lain, dengan makhluk. Dan sifatnya juga tidak serupa dengan sifat makhluk. Macam tu. Kemudian dia tunggal dalam menjalankan segala kerja. Dia tunggal, dia seorang je. Esa dia tunggal. Dia tidak ada sekutu dalam mengurus dan juga mentadbir alam ini. Dia tunggal ni satu saja. Baik, kemudian bermula perlawanan antara yang demikian itu dan antara wahdaniyah itu setengah daripada mukabalah ataupun berpertentangan antara sesuatu, berlawanan antara sesuatu dengan nakidnya, dengan lawannya, seperti barang yang tiada tersembunyi. Sama juga macam tadi lah. Kan disebut dalam muka tadi apa tadi? Di muka surat tadi kan, muka surat 40 tadi kan. Bermula berlawanan antara tiada berdiri dengan sendirinya dan antara qiyamut ta'ala bi nafsihi itu daripada berlawanan antara sesuatu dengan nakidnya. Sama lah dengan sini. Ni ayat lebih kurang sama je. Macam tu. Kata musannaf, bermula berlawanan antara demikian itu mana? Tidak esa tadi. Dan antara wahdaniyat esa. Berlawanan antara tidak esa dengan esa. Setengah daripada taqabil, mana pertentangan ataupun perlawanan antara sesuatu dan nakidnya dan dengan lawannya, seperti barang yang tiada tersembunyi. Baik, kemudian dan masuk di bawah katanya bahawa tiada esa itu sekalian kam yang dinafikan. Dan masuk di bawah katanya tiada esa itu ialah sekalian kam, bilang-bilangan yang dinafikan, iaitulah kam muttasil pada zat, bilang-bilangan yang bersambung pada zat.
dan kam munfasil pada zat dan bilangan yang bercerai pada zat, dan kam muttasil pada sifat, bilangan yang bersambung pada sifat, dan kam munfasil pada sifat dan bilangan yang bercerai pada sifat, dan kam munfasil pada af'al dan bilangan yang bercerai pada perbuatan. Nanti ada dua rai bawah lah. Kan? 5 kam ini dinafikan dalam sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, itulah wadaniyat esa di muka surat yang belakang dululah. Kita dah bincang dululah. Kat mana tu tuan? Di muka surat 21 kan? Di muka surat 21 tu dah bincang dah gitu berkenaan dengan kam ni. Kam maknanya bilangan. Bilangan dia ada 6 sebenarnya. Sebenarnya dia ada 6. Pertama, kam yang muttasil pada zat. Yang kedua, kam yang munfasil pada zat. Muttasil makna bersambung, munfasil bercerai. Okey. Yang ketiga, kam yang muttasil pada sifat. Yang keempat, kam yang munfasil bercerai pada sifat. Yang kelima, kam yang muttasil yang bersambung pada afal perbuatan. Dan yang keenam ialah kam yang munfasil pada afal pada perbuatan. Cuma yang dinafikan tu ialah 5 je. 5 je yang dinafikan, yang satu lagi tak dinafikan. Itu dah dibincang dah di muka surat 21 dulu. Itulah berkenaan dengan sifat wahdaniyat, itulah esa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi esa Allah Taala tadi menafikan 5 kam itu. 5 kam. Bukan comeback bukan kam COME itu kam kan. Ni kam mim kam. Kam maksudnya bilangan-bilangan. Bilangan-bilangan yang bersambung, menafikan bilangan-bilangan yang bersambung. Bila kita bincang wadaniyat esa Allah Taala tadi, mana kita menafikan bilangan-bilangan yang bersambung pada zat Allah Taala. Kita juga menafikan bilangan-bilangan yang bercerai pada zat Allah Taala. Kita juga menafikan bilangan-bilangan yang bersambung pada sifat Allah Taala. Dan kita juga menafikan bilangan-bilangan bercerai pada sifat Allah Ta'ala. Dan yang kelima, kita menafikan bilangan-bilangan yang bercerai, munfasil pada perbuatan Allah Ta'ala. Itu 5 yang kita nafikan. Yang tak dinafikan yang keenam, iaitulah bilangan-bilangan yang bersambung pada afal, pada perbuatan Allah Ta'ala. Itu tidak dinafikan. Sekali lagi, dan masuk di bawah katanya bahawa tiada esa itu sekalian kam yang dinafikan. Bilangan-bilangan dinafikan. Dan iaitu apa dia bilangan dinafikan? Pertama, kam muttasil pada zat. Bilangan-bilangan yang bersambung pada zat Allah Ta'ala. Dan yang kedua, kam munfasil bercerai pada zat Allah Ta'ala. Dan kam muttasil pada sifat, bilangan-bilangan yang bersambung pada sifat. Dan kam munfasil pada sifat, dan bilangan-bilangan yang bercerai pada sifat. Dan kam munfasil, bilangan-bilangan yang bercerai pada perbuatan. Dan demikian lagi kam muttasil, yang keenam. Demikian lagi kam muttasil pada af'al. Dan lagi bilangan-bilangan yang bersambung pada perbuatan. Jika ditaswirkan dengan bersekutu oleh yang lainnya baginya pada sesuatu perbuatan daripada segala perbuatan. Mana kam muttasil pada fa'al ni tak termasuk sebenarnya. Aja tu. Dia dikecualikan. Tapi kalau bila kita masukkan juga dalam ini, maka kan ditaswirkan dengan bersekutu oleh yang lain baginya pada sesuatu perbuatan daripada segala perbuatan Allah Ta'ala. Kesalahan jika ditaswirkan, digambarkan dengan berbilang-bilang af'alnya Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala, maka bahasanya sabit tiada dinafikan. Sebab perbuatan Allah Ta'ala ni boleh berbilang-bilang. Kenapa kam yang muttasil itu tidak dinafikan? Kerana memang perbuatan Allah Ta'ala itu berbilang-bilang. Yang tak berbilang-bilang itu kudrah dia.
Kudrah dia tidak berbilang-bilang. Okey? Iradah dia tidak berbilang-bilang. Tetapi apa benda yang berbilang-bilang itu? Yang berbilang itu ialah tempat muta'alaq dia. Tempat muta'alaq dia itu yang berbilang-bilang. Macam tu. Bila kena kepada makhluk, itu yang berbilang-bilang. Jadi makna segala perbuatan yang terdapat di alam ini, semuanya adalah perbuatan Allah Ta'ala, bukan perbuatan kita. Sebab apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang mencipta kamu dan apa yang kamu perbuat. Ya, apa kau buat. Jadi makna hakikat yang sebenarnya itu di sebalik tabir, semua itu adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu. Dan kesalahan jika ditaswirkan, digambarkan dengan berbilang-bilang af'al yang Allah Ta'ala, maka bahasanya sabit tiada dinafikan. Dan kata musannif bi ayyakuna, hingga akhir itu taswir gambaran bagi nafi, tiada taswir bagi menafi. Taswir bagi nafi, tiada taswir gambaran bagi menafi. Seperti barang yang telah terdahulu bandingannya di belakang lah. Di belakang pun dah sebut kenaan taswir tadi kan. Taswir bagi nafi, tiada bagi menafi, gitu. Baik, seterusnya tuan-tuan, dan arti kamutasi pada zat itu. Apakah dikatakan kamutasi ini? Ulang balik ni, flashback baliklah semula. Apakah arti kamutasi pada zat? Dan arti kamutasi pada zat itu ialah bersusul zatnya dengan beberapa jahar, dua atau lebih. Bersusun zat Allah Ta'ala tadi dengan beberapa jauhar. Jauhar ni lah orang kata benda-benda kecil lah, benda-benda haluskan jauhar. Sama ada dua ataupun lebih. Ini semua adalah mustahil pada Allah Ta'ala. Dan arti kam mumpasil, kam yang bercerai, bilangan yang bercerai pada Allah Ta'ala, kam yang bercerai pada zat Allah Ta'ala itulah seperti ada zat yang lain daripada Allah Ta'ala, sama seperti zat Allah. Dan arti kam mumpasil, mana bilangan yang bercerai pada zat Allah Ta'ala itu ialah seperti ada zat yang lain daripada Allah Ta'ala, sama seperti zat Allah. Ini semua adalah mustahil. Jadi bila kita cerita wahdaniyat tadi, dia akan menafikan semua tu, menafikan kam tadi, kam yang mutasil pada zat dan kam mumpasil pada zat Allah Ta'ala. Dan arti kam mutasil, kam yang bilangan yang bersambung pada sifat pula, ialah seperti berbilang-bilang sifat Allah Ta'ala daripada satu jenis. Seperti Allah Ta'ala ada dua kudrah, kan? Dan dua iradah dan lainnya. Ini semua mustahil bagi Allah. Allah Ta'ala dia tidak ada dua kudrah, tidak ada satu iradah. Dia tidak ada dua iradah. Dia satu kudrah dan satu iradah. Mana segala sifat yang ada wajah Allah Ta'ala itu semuanya tunggal, satu. Habis yang berbilang-bilang itu apa? Berbilang-bilang itu ialah tempat takluk dia kepada manusia. Sebab manusia ni ada yang berjalan, ada yang duduk, ada yang berlari, kan? Ada yang menaiki kenderaan, kan? Ada yang melompat, kan? Ada yang duduk di kiri, ada yang duduk di kanan, depan, belakang dan sebagainya. Itu semua adalah perbuatan Allah. Sebab perbuatan Allah Ta'ala hakikatnya begitu. Dan arti kam mumpasil, kam yang bercerai pada sifat pula ialah seperti ada yang lain daripada Allah Ta'ala, itu sifat seumpama dengan sifat Allah. Seperti kudrah yang dapat memberi bekas, dan ilmu yang umum ta'aluknya, dan yang lainnya. So makna ada lain, ada yang memberi bekas. Makna selain daripada kudrah Allah Ta'ala ni, ada lagi kudrah lain. Ada lagi kudrah lain yang memberi bekas juga. Ini mustahil bagi Allah Ta'ala. Aja tu. Sebab Allah Ta'ala ada satu kudrah saja, tidak ada dua kudrah. Dan tiada mengapa muafakat pada nama jua. Tiada mengapa muafakat pada nama jua. Itu tak apa. Katanya pada hamba itu ada baginya kudrah dan iradah dan ilmu dan hayat dan lainnya. Daripada sifat yang sah dikatakan pada mereka itu, seperti sama dan basar dan kalam, tetapi bukan hakikatnya seperti sifat Allah Ta'ala, kan? Memang manusia itu dia ada kudrah. Manusia ada kudrah,
manusia ada iradah. Manusia ada kudrah, iradah, ilmu, hayat juga. Manusia juga ada samak mendengar. Manusia juga pun ada kalam, berkata-kata kan. Tetapi tidak akan sama dengan sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Yang sama tu dari segi nama saja, kata Musannaf. Yang sama tu dari segi nama je, tapi dari segi hakikatnya tetap tak sama. Manusia ada kudrah tak? Ada. Manusia ada kudrah. Bagi yang ada kudrah lah. Okay, ada juga tak ada kudrah kan. Terlantar macam tu je. Orang terlantar kena apa tu, kena stroke kan. Kena stroke kan terlantar. Mana ada kudrah pada dia? Orang lain yang kena uruskan diri dia, makan, minum, berak, kencing semua orang lain yang kena uruskan. Pakaian dia semua uruskan, dia tak ada kudrah apa-apa. Seperti juga orang yang dah mati kan. Orang mati pun tak ada kudrah, tak ada lagi. Macam tu. Tapi bagi orang yang ada kudrah, kudrahnya tetap tidak akan sama dengan kudrah yang ada pada Allah. Yang sama tu hanya pada nama saja ada kudrah. Tidak sama basar, mendengar. Manusia mendengar, manusia melihat, manusia berkata-kata. Tetapi hakikatnya kan bukan hakikatnya seperti sifat Allah Ta'ala. Dan hanya saja yang tiada boleh dikatakan pada hamba lagi mustahil ia bahawa ada bagi hamba itu kudrah yang dapat mengeluarkan dengan dia sekalian mungkin daripada Adam kepada ada, dan ilmu yang meliputi dengan sekalian maklumat, dan yang lainnya daripada segala sifat yang ketentuan dengan sifat ketuhanannya. Aja tu. Semua tu tak boleh dikatakan. Tak boleh dikata. Kata Musannaf. Kerana sebab itu hanya sahaja tiada boleh dikatakan. Tak boleh cakap lah. Tak boleh cakap macam tu, tak boleh. Kata Musannaf. Tiada boleh dikatakan pada hamba itu lagi mustahil, dia kata. Lagi mustahil. Bahawa ada bagi hamba itu kudrah yang dapat mengeluarkan dengan dia sekalian mungkin daripada Adam kepada ada. Ni semua tak boleh dikatakan. Tak boleh kita cakap macam tu. Manusia ini ada kudrah yang dapat mengeluarkan daripada Adam kepada ada, dan ilmu yang meliputi dengan sekalian maklumat. Tak ada. Mustahil. Tak ada. Manusia semua dia tahu. Tak ada. Walaupun orang tu pakar macam mana pun, hebat macam mana pun, tak semua benda dia tahu. Ada juga benda dia tak tahu kan. Banyak juga kadang. Banyak kadang benda dia tak tahu. Kerana Allah Ta'ala ni sangat luas. Sangat luas Ta'ala ni. Sebabnya kita jangan sombong kan. Jangan sombong dengan ilmu yang pada kita. Sebab ilmu yang daripada kita ni sikit sangat lah. Ibarat yang paling mudah lah bandingkan ilmu kita yang Allah Ta'ala ni, ialah apabila umpamanya kita pergi ke tepi laut lah, tepi pantai. Bila sampai tepi pantai, kita pun masuk dalam air. Air sampai kepada buku lali kita. Bila air sampai pada buku lali kita, kita pun berkata kan, maknanya kita lagi tinggi daripada laut. Oh, air kat bawah. Mana kita lagi tinggi daripada laut. Mana kita lagi hebat daripada laut itu. Kemudian kita masuk ke dalam laut lagi, sampailah kepada paras lutut. Bila sampai paras lutut, kita dapati kita masih tinggi daripada laut. Oh, mana laut masih rendah, kita masih tinggi. Okey. Kemudian kita masuk lagi dalam air laut sampai paras pinggang. Bila sampai paras pinggang, kita dapati air laut ni agak tinggi juga, agak dalam juga. Dia merasakan air laut tu agak dalam, kan? Tetapi dia masih lagi ada perasaan sombong juga lah kat situ, kan? Dia tak akan tenggelam, dia kata. Kemudian dia masuk lagi sampai ke leher. Bila sampai ke leher, dia dapati bahawa rupanya laut ni dalam. Aku rupanya tidak tinggi, kan? Dan akhirnya dia masuk lagi, akhirnya tenggelam. Bila dia tenggelam, rupa-rupanya kan laut lagi dalam daripada dia, sedangkan dia tidak tinggi. Macam tu. Itulah ibaratnya lah bagi orang yang berilmu itu. Itu ibaratnya bagi orang yang kiasan yang paling mudah bagi orang berilmu. Jadi maknanya rupa-rupanya alam ini lagi luas terbentang. Lagi banyak ilmu yang terdapat di alam ini, sedangkan ilmu yang ada pada kita ini sangat sedikit. Sangat sedikit yang diberi pinjam oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Macam tu. Itu sebabnya kita jangan sombong dengan ilmu yang ada pada kita. Macam tu. Baik. Dan ilmu yang meliputi dengan sekalian maklumat, ini mustahil. Dan lainnya daripada segala sifat ketentuan dengan sifat ketuhanan. Dan mustahil pula ada serta Allah Ta'ala pada wujud yang memberi bekas pada sesuatu perbuatan daripada segala perbuatan Allah Ta'ala. Jadi maknanya mustahil juga di sini, maknanya ada lagi wujud yang selain daripada wujud Allah Ta'ala yang boleh memberi bekas. Sedangkan yang boleh bekas itu ialah wujud Allah Ta'ala saja. Yang lain tidak boleh berbekas. Kerana wujud kita ini sebenarnya adalah tidak ada taksir. Wujud kita tidak memberi bekas. Segala perbuatan kita tidak memberi bekas. Yang memberi bekas itu ialah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma zahiriatnya kita nampak kita yang melakukannya. Contohnya kita potong tali menggunakan pisau. Zahiriat kita nampak kita yang potong menggunakan pisau itu, kan? Kemudian zahiriat kita nampak api yang kita gunakan api untuk membakar sesuatu. Zahiriat kita nampak api itu yang membakar. Hakikatnya siapa yang membakar itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana api itu tidak memberi bekas. Pisau tidak memberi bekas. Pisau yang digunakan untuk menyembelih. Kan zahiriat kita nampak pisau itu memotong, tetapi hakikat sebenarnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan inilah dinamakan dia kam mumpasil pada perbuatan. Kam mumpasil pada perbuatan, mana bilang-bilangan yang bercerai pada afal, pada perbuatan Allah Ta'ala. Dan padanya, yakni pada katanya, dan mustahil pula ada serta Allah Ta'ala hingga akhir itu menolakkan kata Mu'tazilah. Ini menolakkan kata Mu'tazilah, di mana kata mereka itu dengan bahawa hamba itu menjadikan perbuatan dirinya dengan ikhtiari, dengan kudrah yang telah dijadikan akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hamba itu. Ini pahaman Mu'tazilah. Paham Mu'tazilah, dia kata hamba itu menjadikan perbuatan dirinya dengan ikhtiari, dengan bangsa ikhtiar, kan, dengan kudrah yang telah pun menjadi akan dia oleh Allah Ta'ala pada hamba tadi. Ini paham Mu'tazilah. Pahaman ahli sunnah, kan, semua perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Cuma zahiriat saja kita nampak adalah perbuatan kita. Kan, itu dah dibincang dah kat belakang dulu. Benda tu dah bincang di muka surat belakang berkenaan pahaman Mu'tazilah ni berbeza dengan ahli sunnah. Ada muka surat apa? Di muka surat 23. Okey, di bab 3 itu dia ada pahaman Jabariyah tentang perbuatan di pertama Jabariyah, kedua Mu'tazilah, yang ketiga ahli sunnah. Macam tu. Jabariyah, Mu'tazilah. Mu'tazilah, mereka telah mentikadkan oleh mereka itu, maka tafsir mereka itu dengan sekira-kira berkata mereka dengan bahawa hamba itu menjadikan ia dengan PN-nya, perbuatannya ikhtiari. Sedangkan yang ketiga ahli sunnah. Ahli sunnah mentikadkan mereka itu pertengahan. Sekira-kira berkata mereka itu dengan bahawa hamba itu tiada menjadikan dia akan perbuatannya, tetapi baginya perbuatan itu usaha dan ikhtiar. Dan sebaik-baik pekerja itu ialah ahli sunnah. Itu ahli sunnah. Kerana bahawasanya kalau ia daripada tahi dan darah, iaitu air susu yang suci, lagi lazat bagi yang meminum akan dia, kan? Mana ahli sunnah ni tengah-tengah. Dia makan air susu yang keluar di antara tahi dengan darah, kan? Daripada tahi dan darah tu keluar air susu.
kencing ataupun darah lah, keluar ada air susu ke situ, yang mana air susu tadi manis. Itulah ahli sunnah. Itulah padanya ahli sunnah ini. Duduk tengah-tengah. Jadi kita tak kepada Jabariyah, kita tidak Mu'tazilah, kita tidak Qadariyah, tetapi kita ahli sunnah. Macam tu. Jadi pahamannya ahli sunnah berbeza dengan Qadariyah dalam bab tadilah. Macam tu. Dalam bab perubatan hamba tadi. Okey. Cukup sampai situlah perbincangan kita dulu. Akan datang kita sambung lagi. Dan inilah dinamakan kamu pasif pada afal. Lepas itulah sampailah Mu'tazilah punya tadi. Wallahu a'lam bissawab. Alright, ada soalan? Ada tak? Tak, ini kalau Melayan pada sifat 20. Jadi? Dan pada minat Melayan pada sifat 20. Iyalah tuan. Kan kita mengaji sifat 20. Kita mengaji sifat 20 dah ni. Pada wujud kidam kan bakoh sampailah mutakaliman tu dah habis dah kan. Sekarang ni kita ada mustahil pula, lawan dia pula. Lawan dia ada 20 kan. Lepas tu besok masuk harus pula. Lepas tu masuk sifat yang wajib pada Nabi pula. Sidik, tabligh, patanah, amanah. Okey, lepas tu lawan dia, lawan daripada sidik. Lawan daripada sidik, lawan daripada tabligh, lawan daripada patanah, lawan daripada amanah. Kemudian sifat yang harus bagi Nabi pula. Apa dia? Bersifat dengan sifat-sifat manusia kan. Tu nanti kita bincang lah tu. Sekarang ni kita dah masuk dalam sifat yang berlawanan. Sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Itulah yang ke-6 kan tu. Okey? Dah. Okey Okay, tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa lam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa sayyana ya alim wa lana qulubana bi nurin ma'rifataka wa ta'ala qutwa ala arifin. Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin. Allahumma ja'al hadza jamal marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah. Qabarallah. Ada gambarnya, tak ada gambar ni. Allah.